Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, jadi petang ni macam biasa bersama saya Kristina. Kita di showroom Al-Quran pertama di Malaysia iaitu Ar-Rayyan Hijrah Global Sdn Bhd. InsyaAllah macam biasa bersama saya kita akan adakan perkongsian lah berkenaan dengan kisah sirah para Nabi. Okey, jadi sepanjang perkongsian saya hari ini kita akan sambung pula berkenaan dengan apa yang berlaku setelah kaum Samud mengetahui berkenaan dengan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Jadi kita akan habiskan topik ataupun kisah berkenaan dengan Nabi Saleh alaihi salam lah. Okey. Jadi hari ini kita akan kongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube channel kita Ar-Rayyan Hijrah, anda boleh pergi sekarang ke YouTube untuk cari kita punya YouTube channel Ar-Rayyan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okey. Dan untuk anda yang selalu main FB, tak selalu main IG, tapi anda nak tahu update perkembangan terkini berkenaan dengan Ar-Rayyan Hijrah, anda boleh pergi ke FB page kita Ar-Rayyan Hijrah dan Nur Hafizah Saad. Anda boleh pergi ke sana dan tahulah update-update berkenaan dengan Ar-Rayyan Hijrah setiap hari, insyaAllah. Okey. Jadi semoga anda yang masuk pada petang ni Allah perolehkan kesempatan untuk anda, perolehkan masa untuk anda, rezeki untuk kita tambah ilmu sikit, insyaAllah. Okey, walaupun kisah sirah tapi ianya juga ilmu. Okey, sebelum kita lanjutkan lagi, lebih baik dengan kita mulakan dengan bacaan doa lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, insyaAllah sambung berkenaan dengan kisah Nabi Saleh alaihi salam hari ini. Okey, jadi apakah ceritanya? Seperti mana yang saya dah kongsikan pada minggu lepas kan? Okey, minggu lepas berkenaan dengan mukjizat Nabi Saleh yang mana Allah bantu Nabi Saleh alaihi salam untuk membuktikan kepada kaum Samud bahawa Nabi Saleh alaihi salam memang diutus oleh Allah Subhanahu taala untuk menyeru kaum Samud kembali kepada Allah. Okey, tapi setelah terjadinya mukjizat, setelah ditunjukkan mukjizat tersebut melalui unta betina yang keluar daripada sebuah bukit yang padat yang tak ada gua pun dalamnya. Okey, pada waktu tu adalah antara kaum-kaum Samud yang mula untuk mengikuti Nabi Saleh alaihi salam. Tetapi seperti biasa ada juga yang tak percaya akan perkara tersebut dan mereka tak sukalah apa yang Nabi Saleh bawa. Okey. Alright. Jadi setelah kaum Samud mengetahui berkenaan dengan unta betina yang merupakan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam tu, okey, setelah mereka tahu perkara tersebut, mereka pun rasa macam takutlah kan. Sangat takut sebab perkara tersebut macam di luar jangkaan. Sedangkan perkara yang berlaku tu bukannya secara tiba-tiba, tetapi perkara yang berlaku tu adalah permintaan juga daripada kaum Samud dan Allah kabulkan untuk Nabi Saleh supaya dibuktikan bahawa Nabi Saleh ini memang diutuskan untuk menyeru mereka. Okey. Jadi pada zaman tersebut kaum Samud ni adalah daripada kalangan mereka menternak binatang. Okey, termasuklah unta, lembu, kambing dan sebagainya. Okey, jadi bila unta-unta ataupun semua ternakan mereka ni ada untuk mendapatkan minuman. Okey, unta-unta mereka ni pun ataupun ternakan mereka ni nak dapatkan minuman yang lebih dekat lah. Okay, jadi pada waktu tu
mukjizat juga yang berlaku pada sebuah telaga. Okey, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lah dikirakan. Okey, jadi ternakan kaum Samud ni mula untuk nak dapatkan air daripada telaga tersebut. Tetapi apa yang berlaku setelah ternakan kaum Samud ni melihat seekor unta, iaitu unta mukjizat Nabi Saleh ni meminum air dalam telaga tersebut, ternakan tersebut semua, lembu-lembu, unta-unta dan segala haiwan yang ada pada masa tu tak nak dekat dengan perigi tersebut dan tak nak minum air dalam perigi tersebut. Okey, jadi itulah perkara pelik yang berlaku. Jadi apa yang membimbangkan kaum Samud adalah mereka susahlah untuk dapatkan punca air untuk bagi minum kepada haiwan ternakan mereka. Betul? Okey, jadi bila jauh mereka pun rasa macam marah. Macam susahlah nak bawa haiwan ternakan jauh-jauh kan. Okey, disebabkan masalah haiwan ternakan mereka ni tak nak minum air dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Okey, jadi disebabkan marah tu, kaum Samud ni plan lah, diorang bermesyuarat, diorang plan macam mana nak buatkan haiwan ternakan mereka ni tak perlu nak minum air dekat telaga yang jauh-jauh. Okey, jadi mereka pun bermusyawarah, mereka bersepakat untuk membunuh unta mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Okey, tapi dalam kisah yang lepas saya dah kongsikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dah peringatkan kepada mereka supaya apa? Jangan usik ataupun jangan sentuh langsung unta tersebut kan. Kenapa? Kan unta tersebut adalah milik Allah Subhanahu taala, bukannya milik baginda. Okey. Jadi kaum Samud ni degil. Diorang tetap nak bunuh juga disebabkan perkara yang berlaku ni, disebabkan haiwan ternakan mereka tak nak minum air telaga dalam telaga yang telah diminum oleh unta mukjizat Nabi Saleh. Okay. Jadi mereka pun buat kesimpulan, okay, tak apalah, kita bunuh je lah unta tu kan, cuma seekor je kan, betul tak? Jadi mereka pun berpakat untuk membunuh. Okay, kebetulan pula pada masa tersebut ada dua orang perempuan dalam kalangan kaum Samud jugalah bagi semangat untuk hapuskan unta tersebut. Okay. Dan perempuan tersebut bernama Syaduk binti Mahya. Okay. Jadi perempuan ini adalah seorang janda. Okay, seorang janda yang sangat cantik dan mempunyai kedudukan juga dalam masyarakat kaum Samud. Okay. Dan dia sangat benci Nabi Saleh alaihi salam kerana apa? Sebab baginda membawa ajaran yang boleh menyekat nafsu serakah beliau. Okay? Menyekat nafsu serakah, macam kebebasan lah perempuan ni untuk mendekati semua lelaki. Okay? Jadi Syaduk ni pun bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Musyadda, dan dia menyampaikan kepada lelaki tersebut, pemuda tersebut, bahawa dia bersedia untuk menyerahkan kehormatannya sepuas-puasnya kepada pemuda tersebut sekiranya pemuda ni sanggup dan berani untuk membunuh unta milik Nabi Saleh alaihi salam tadi. Okey. Jadi ada seorang perempuan lagi, seorang perempuan tua, dia juga bersedia untuk menyerahkan kehormatan anak gadisnya semata-mata untuk minta orang yang sanggup ni, okay, untuk pergi bunuh juga unta Nabi Saleh alaihi salam. Okey. Jadi akhirnya adalah seorang pemuda yang bernama Qudar bin Salaf. Dia sangat-sangat bersedia untuk melakukan perbuatan terkutuk tu, nak bunuh unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk memuaskan nafsu serakahnya. Okey, jadi pemuda tersebut telah dibantu oleh 7 orang pemuda lain untuk menjalankan kerja-kerja membunuh unta Nabi Saleh yang tadi. Okey. Jadi Musyadda dan ada lagi seorang Qudar bin Salif bersama 7 orang, jadi total 9 orang. 9 orang ni, pemuda Samud ni, mereka keluar pada waktu malam untuk apa? Pergi cari unta tersebut, untuk bunuh unta tersebut. Okey, sebab ada habuan. Jadi mereka sangguplah. Okey.
Jadi mereka pun tunggu dalam di satu tempat, satu lorong, yang mana lorong tersebut unta Nabi Saleh alaihi salam tu selalu lalu. Jadi mereka plan lah untuk bunuh di situ. Jadi sebaik saja untuk mukjizat tu melalui lorong itu, maka Musyaddak pun terus memanah kaki unta betina tersebut. Jadi unta tu pun rebahlah. Musyaddak memanah kaki unta betina tersebut. Kemudian Qudar pula, apa yang Qudar lakukan, dengan pedang terhunus di tangan, lantas menyembelih. Qudar ni menyembelih unta mukjizat tersebut hinggalah mati. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan bahawa cara unta mukjizat tu dibunuh ialah sewaktu unta tu tengah minum air dalam telaga, dan sewaktu tu kepala unta tu kan masuk dalam telaga tu kan. Jadi unta tu tak perasan ada orang sekeliling dia. Jadi pada waktu itulah Musyaddak dan Qudar ni menerkam unta tersebut dan bunuh unta tersebut sehinggalah mati. Itu ada riwayat lain lah yang mengatakan. Jadi pada waktu tu juga ada anak unta betina ni tadi ada dan telah melihat peristiwa tu berlaku. Dan dia pun dah melihat ibunya sudah mati kerana dibunuh oleh orang-orang kaum Samud ni tadi. Jadi dia pun larikan diri. Sewaktu anak unta ni larikan diri, pemuda kaum Samud ni mengejar anak unta tersebut untuk bunuh jugalah. Tetapi apa yang berlaku sewaktu mereka mengejar anak unta ni tadi, anak unta tu tiba-tiba hilang. Jadi tiba-tiba pemuda 9 orang ni tadi sangat-sangat terkejut, sangat-sangat hairan, macam mana benda tu boleh berlaku, macam mana anak unta yang biasa ni, haiwan biasa ni boleh berlaku, boleh jadi tiba-tiba hilang, kan? Jadi setelah apa yang berlaku, unta betina yang jadi mukjizat Nabi Saleh alaihi salam ni telah dibunuh. 9 orang pemuda ni tadi pergi jumpa Nabi Saleh alaihi salam untuk apa? Untuk beritahu kepada Nabi Saleh alaihi salam bahawa mereka telah pun membunuh unta mukjizat Nabi Saleh itu. Jadi mereka pun berkatalah kepada Nabi Saleh alaihi salam, "Wahai Saleh, datangkanlah seksa yang engkau janjikan dulu, seandainya engkau benar-benar utusan Allah." Itu kata pemuda-pemuda kaum Samud tadilah. Dan Nabi Saleh pun sangat sedih. Sebab itu adalah mukjizat baginda, dan itu adalah, orang kata, itu adalah daripada Allah, kepunyaan Allah unta tersebut. Jadi disebabkan sedih mendengar perbuatan yang sangat kejam dan tak berperi kemanusiaan oleh pemuda Samud tadi. Lalu Nabi Saleh pun menjawab janji Allah SWT kepada pemuda-pemuda tadi. Apa yang Nabi Saleh katakan? Baginda berkata, "Kamu benar-benar telah berbuat dosa. Kamu hanya boleh bersukaria hanya selama 3 hari sahaja di atas kematian unta itu. Dan setelah 3 hari, ancaman yang dijanjikan akan datang menimpa kamu semua. Ini bukan satu kebohongan," kata Nabi Saleh alaihi salam kepada pemuda Samud tersebut. Jadi ada dalam riwayat di ahli tafsir yang lain menyatakan bahawa tempoh 3 hari itu diberikan untuk apa? Untuk bagi peluang kepada pemuda-pemuda ini untuk memilih jalan yang benar, ataupun untuk mengakulah kesalahan mereka dan kembali kepada Allah SWT. Tetapi bagi kaum Samud ni, pemuda-pemuda ni tadi, mereka tak mengendahkan lagi, mereka memperlekehkan dan mentertawakan Nabi Saleh adalah jadi mereka tak kembalilah kepada Allah, tak bertaubat dan sebagainya. Jadi Nabi Saleh alaihi salam pun menjelaskan kepada kaum Samud bahawa azab Allah itu akan datang dan mengena mereka sebaik saja kaum kafir itu terjaga daripada tidur mereka pada sebelah pagi. Jadi pada hari pertama, apa yang berlaku kepada mereka ni, kaum Samud yang membunuh unta Nabi Saleh ni, hari pertama apa yang berlaku? Wajah mereka akan bertukar menjadi warna kuning. Itu hari pertama. Dan pada hari yang kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan menjadi hitam seperti arang.
Dan pada hari yang keempat, bala yang dahsyat akan datang untuk menimpa mereka lah, membalas balik apa yang telah mereka buat terhadap unta betina tersebut. Jadi sebagai saja kumpulan 9 orang yang membunuh unta Nabi Saleh AS ni tadi mendengar ancaman tersebut, mereka pun jadi sangat-sangat marah, kan? Betul tak? Bila orang ugut kita cakap macam tu, orang akan rasa marah, kan? Sama lah seperti kaum Samud ni tadi. Okay, jadi kaum Samud ni pula mereka merasa untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Okay, jadi mereka nak buat perkara tersebut pada malam hari. Dan maka bergeraklah orang-orang jahat yang telah dirasuk syaitan ni tadi ke rumah Nabi Saleh alaihi salam pada satu malam untuk membunuh baginda. Tiba-tiba kepala mereka telah dihujani batu-batu yang sangat besar dari atas kepala mereka, dan matilah semua 9 orang pemuda kaum Samud tu tadi. Okey, mereka pun telah mati. Jadi sebelum masuk hari yang keempat, Nabi Saleh alaihi salam dah pun membawa semua para pengikut baginda yang telah beriman. Ada riwayat mengatakan 4,000 orang, tapi tak silap sebenar-benarnya adalah 120 orang sahaja pengikut Nabi Saleh alaihi salam. Jadi baginda bawa pengikut-pengikut baginda beralih tempat ke tempat lain sebelum ancaman ataupun bala daripada Allah datang kepada kaum Samud. Okay, mereka keluar daripada perkampungan Al-Hijr tersebut dan mereka berpindah ke negeri Palestin, dan mereka bertempat di kota Ramallah. Okay. Dan setelah Nabi Saleh alaihi salam berpindah bersama pengikutnya, maka datanglah bala Allah SWT menimpa kaum Samud yang degil tersebut. Dan bala tersebut berupa suara petir yang memecahkan gegendang telinga dan juga gempa bumi yang dahsyat. Dan disebabkan perkara tersebut berlaku, kaum-kaum Samud pun sangat-sangat takut sampailah membawa kepada kematian pada setiap orang dan setiap kaum Samud tadi. Okey. Jadi berkelimpanganlah kaum-kaum Samud ni tadi di bumi Al-Hijr tu. Okey. Apa lagi? Okey, ada setengah riwayat juga mengatakan bahawa Nabi Saleh alaihi salam berpindah bersama pengikutnya di satu perkampungan yang bernama Mu'allaqah. Okey, Mu'allaqah di dalam negeri Syam lah tempat tersebut. Okey, dan di situlah Nabi Saleh alaihi salam bimbing mereka semula, okey, tunjukkan panduan yang benar di arah jalan Allah dan sebagainya. Okey. Dan berkenaan dengan jumlah orang-orang beriman, saya dah katakan tadi, ada riwayat mengatakan 4,000 dan ada riwayat mengatakan 120. Dan kaum Samud yang telah musnah disebabkan oleh bala tersebut seramai 25,000 orang. Lebih kurang lah macam tu. Okey. Itulah yang berlaku kepada kaum Samud atas sebab mereka mengingkari pesanan Nabi Saleh alaihi salam berkenaan dengan unta tersebut, dan mereka cuba untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Jadi Allah selamatkan Nabi Saleh alaihi salam dengan Allah datangkan dengan Allah hujankan batu-batu menghujani kaum Samud, pemuda-pemuda Samud ni tadilah. Okey, supaya Nabi Saleh alaihi salam ni dapat melarikan diri daripada terbunuh. Okey, jadi Nabi Saleh alaihi salam pun akhirnya hidup selama 180 tahun dan akhirnya baginda wafat setelah melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang rasul, nabi dan rasul. Okey, itu sahaja cerita untuk hari ni. Ada lagi satu. Baginda juga dimakamkan ataupun wafat di tempat tersebut lah, di Mu'allaqah. Okey, itu sahaja kisah hari ini. InsyaAllah kita dah selesai pun berkenaan dengan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Tak terlalu banyak kisahnya, tapi anda dah tahu sekarang apakah mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, kan? Okey, semoga hari ini perkongsian sangat-sangat bermanfaat untuk anda, dan semoga video yang akan saya save nanti anda share untuk semua orang. Okey, semoga jadi pelajaran dan pengajaran untuk semua, insyaAllah. Terima kasih untuk anda yang menonton hari ini. Jadi kita akhiri perkongsian hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu
bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih untuk anda yang menonton. Jadi saya akan save live ni. Untuk anda yang baru masuk, untuk anda yang tak sempat nak tonton, anda boleh pergi balik ke IGTV live kita. Anda boleh tonton. Semoga bermanfaat untuk anda, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.